اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali pada malam ini untuk kita mengaji kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bintani. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat yang dikarang oleh Al-Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah, malam ini kita akan bahaskan tajuk yang seterusnya, iaitu maqalat yang berkaitan dengan dua-dua nasihat, iaitu nasihat ada dua-dua. Sebelum itu, marilah sama-sama kita baca niat sebelum pengajian. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Mari kita sama-sama membaca bacaan sebelum pengajian. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah. Malam ini kita akan lihat bab yang kedua, maqalat ataupun penulisan-penulisan yang ada dua perkara, iaitu nasihat-nasihat ada dua. Setiap nasihat itu ada dua perkara. Nasihat ini dua perkara, nasihat ini dua perkara. Begitulah nanti kita akan masuk bab yang ketiga, ada tiga nasihat. Nasihat yang pertama ada tiga perkara. Nasihat yang kedua ada tiga perkara, sampailah nasihat yang 10 dengan izin Allah. Dalam bab yang kedua ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyebut ada 30 nasihat yang terdiri daripada 4 khabar ataupun hadis dan 26 athar. Athar ini adalah sama ada datang daripada sahabat, daripada tabi'in dan yang lain-lain.
Jadi 4 ditambah 26 menjadi 30 nasihat. Terus sahaja kita lihat maqalah yang pertama, iaitu faminhu, dari baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih afdal daripada keduanya. Banyak perkara yang lain, tetapi dua perkara ini sangat istimewa mengalahkan yang lain-lain. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan memberi manfaat kepada orang Islam. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih kotor, lebih keji, lebih jahat daripada keduanya, iaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, wa ad-durru bil muslimin, dan mendatangkan kemudaratan kepada orang Islam. Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan dalam bahagian pertama hadis ini menyebutkan dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih afdal daripada keduanya, iaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan memberi manfaat kepada orang Islam. Beriman kepada Allah iaitu beriktikad bahawa hanya Allah lah Tuhan yang patut, yang wajar, yang layak diibadahkan, disembah. Tidak ada yang lain. Dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dari segi zatnya, dari segi sifat dan asma'nya, dan dari segi perbuatannya. Dari segi zatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada kam yang kita mengaji di dalam pengajian tauhid, iaitu tidak ada kam muttasil dan tidak ada kam munfasil. Kam muttasil itu melibatkan diri. Bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terangkum daripada juzuk-juzuk. Tidak seperti manusia. Nak menjadi seorang manusia kena ada kepala, kena ada tangan, kemudian ada kaki, ya, seterusnya anggota-anggota yang lain. Itu zahir. Dari segi yang organ dalaman, itu dengan ususnya, dengan jantungnya, dan yang lain-lain. Dan terangkum manusia itu dengan satu lagi unsur, namanya ruh. Jadi jasad dengan ruh. Kemudian dari segi unsur fizikal yang lain, daging, tulang, darah, urat, tisu, dan lain-lain. Ini juzuk-juzuk yang terangkum ini di dalam perbahasan tauhid disebut sebagai kam, maksudnya yang banyak, muttasil, yang bersambung-sambung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya bukan seperti kita. Zat Allah Ta'ala tidak dengan daging, tidak dengan urat, tidak dengan darah, tidak dengan tisu. Dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tangan, tidak ada kaki, mulut, mata, telinga, tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup tidak dengan ruh seperti kita ini. Ini menafikan kam muttasil dalam pengajian tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti manusia. Bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mentauhidkan Allah pada zatnya, pada sifat dan asma'nya, namanya, dan dari segi perbuatan Allah Azza wa Jalla. Bermaksud, apapun yang berlaku dalam dunia ini, itu semuanya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menafikan kam munfasil, munfasil maksudnya tercerai. Tidak ada zat lain seperti zat Allah. Seperti saya ini, ada zat lain macam saya juga. Dikatakan kita selalu dengar dalam dunia ini
ada 7 orang ataupun 6 orang yang serupa, identically. Tambah lagi kalau twin. Nah, begitu. Jadi A ini dia twin kepada B, maka A ini dia seperti ada kam munfasil. Nah, kam maksudnya lebih daripada satu. Kan ni 2, 1, 2. Dan yang ini hampir identically serupa dengan yang A tadi. Itu namanya kam munfasil. Kalau tadi melibatkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada kam muttasil dengan kam munfasil. Sebab itu sangat penting kita mengaji tauhid, terutama sekali pengajian sifat 20, untuk benar-benar tahqiq membedakan Allah Khaliq dengan makhluk. Sehingga nanti benar-benar kita tahu Allah tidak serupa dengan makhluk. Jelas akidah ini. Umpamanya, ketika kita nanti membicarakan tentang Allah melihat, na'am. Tetapi Allah melihat bukan dengan mata, tetapi dengan sifat yang kita sebutkan tadi. Iaitu sifat sama. Allah melihat dengan sifat basar, sifat perlihat. Bukan dengan mata. Allah mendengar dengan sifat. Sifat itu sifat sama. Bukan dengan telinga. Barulah jelas. Akidah ini tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Pelajarilah tauhid sifat 20 ini dengan molek, dengan kemas, dengan berhati-hati, dengan bersungguh-sungguh, dengan yakin, istiqamah, dengan himmah yang tinggi daripada guru yang ahli padanya, iaitu guru akidah yang mengaji dengan gurunya, guru daripada gurunya, guru daripada gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, mengaji secara talaqqi. Yang kedua, sesuatu yang lebih afdal selain daripada beriman, itu adalah memberi manfaat kepada orang Islam. Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahkan memberi manfaat kepada orang Islam yang lain ialah memberi manfaat dengan ucapannya. Apa yang diucapkannya itu memberi manfaat kepada orang. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitabnya Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, dan kitab ini ditahqiq oleh guru mulia kita semua Syekh Abu Ali Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi wa akthara min amthalihi, Allahumma amin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi ataupun kitab Hidayatus Salikin disebut, Al-Imamul Ghazali menyebutkan ada 7 ciri ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini ucapan yang bermanfaat sama juga dengan ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang bila kita dengar menambahkan pengetahuan kita kepada Allah, menyebabkan kita ingin untuk ke negeri akhirat, iaitu beramal, dan kurang penglihatan kita kepada gemar kepada dunia. Jadi kita makin bertambah ingin dekat kepada Allah, maka kehiburan, dunia dan sebagainya itu makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Dan menambahkan raghbah, keinginanmu untuk berbuat amal kepada Allah. Mengurangkan dirimu daripada berbuat maksiat. Kenal akan kelemahan diri sendiri, keaiban diri sendiri, bukan melihat keaiban keburukan orang lain. Dan kenal dengan tipu daya syaitan. Ini antara ciri ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ucapan, perkataan, ceramah, tazkirah, motivasi, tausiah, apapun, kalau ia memberi manfaat kepada orang Islam, maka itu adalah suatu yang sangat baik, amalan yang sangat bagus sekali. Demikian kedudukannya, jawatannya, hartanya, badannya sendiri boleh membantu orang lain, begitu. 4 perkara ini, kalau boleh memberi kebaikan kepada orang Islam, ucapannya, memberi kebaikan, nasihat dan sebagainya, kedudukan, jawatannya, positionnya itu memberikan kebaikan kepada orang lain, dengan kuasa yang dia ada, boleh menahan
dan menutup pintu-pintu maksiat, menggalakkan kebaikan-kebaikan, demikian harta yang dia boleh gunakan untuk infak dan sebagainya, badan, usahanya boleh membantu orang lain buat sesuatu yang baik. Itu adalah termasuk di antara dua perkara yang sangat bagus sekali. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin." Sesiapa yang berada pada waktu pagi tidak berniat menzalimi orang lain. Bangkit pagi tenang, tidak nak menzalimi orang. Ghufira lahu ma jana. Diampunkan baginya apa yang dilakukannya dosa, iaitu dosa-dosa yang kecil. وَمَنْ أَصْبَحَ يَنْوِي نُصْرَةَ الْمَظْلُومِ وَقَضَاءَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ. Sesiapa yang berada pada waktu pagi berniat membantu orang yang dizalimi. Tadi tak ada niat nak zalim orang pun dah dapat pahala, dah diampunkan dosa kecil. Ini berniat yang baik, iaitu bantu orang yang kena zalim dan menunaikan hajat orang Muslim. Apapun hajatnya, besar ataupun kecil, yang kita mampu boleh tolong. Kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Baginya pahala seperti pahala satu haji yang mabrur. Allah. Al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis menyebutkan haji yang mabrur tidak ada baginya balasan melainkan syurga. Masya-Allah. Orang yang pagi-pagi berniat nak bantu orang lain, berniat tidak untuk membantu orang yang dizalimi, dapat pahala seperti mengerjakan haji, dan haji itu mabrur, diterima oleh Allah SWT. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ahabbul ibadi ila Allah anfa'un nasi linnas." Hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah yang manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dia memberi manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Sebaik-baik amalan ialah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Masya Allah. Orang yang sedih, orang tu datang, gembira orang tadi. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Bagaimana cara menggembirakan orang lain? Satu, dengan cara membuang rasa lapar daripadanya. Dia lapar, tak makan lagi sebab tak ada duit nak beli makanan, tapi tak cukup, ada keperluan yang lebih penting, maka kita bagi dia makanan. Makanan itu sama ada makanan yang betul-betul dah dimasak, ataupun kita bagi beras, kita bagi keperluan asas, yang nanti dia boleh makan, boleh minum dengan keperluan tadi itu. Ataupun menghilangkan kesusahan daripadanya. Dia ada problem barangkali dengan isterinya, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan rakan tawalannya, pekerjaannya, kita tolong selesaikan kadar yang termampu. Atau dia punya hutang, kita tolong untuk melunasi hutangnya itu sekadar yang kita mampu. Ini adalah antara cara kita memberikan kegembiraan, mendatangkan kegembiraan kepada orang yang punya masalah. Wa khaslatani, dan dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih kotor, lebih jahat, lebih keji daripadanya, lawan kepada yang dua tadi itu. Kalau tadi beriman kepada Allah, ini yang tidak elok, yang paling kotor, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Semalam kita ceritakan tentang zalim. Zalim ini lawan bagi adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai seorang insan, itu makhluk. Makhluk dijadikan oleh Khaliq. Maksudnya makhluk ciptaan Allah. Bila makhluk diciptakan oleh Allah, sudah pasti ada tanggungjawab kepada yang menciptakannya, Allah Azza wa Jalla. Tanggungjawab insan ada dua. Satu, menjadi abdun, hamba Allah. Sebab itu Allah sudah tetapkan dengan untuk menjadi hamba Allah yang baik, kena beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi. Maka untuk memakmurkan bumi, ada tugasannya yang Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan dengan nama khilafah, kekhalifahan. Bermaksud memakmurkan bumi ini dengan tugas-tugas kekhalifahan. Kalau menjadi hamba Allah itu, maka Allah sudah
buat suatu sistem yang namanya ibadah. Kerana itu, ini dua tugas hakiki manusia. Tetapi tidak dilakukan dengan baik sebagai seorang hamba Allah. Tidak dilakukan dengan baik sebagai seorang hamba Allah, ini zalim artinya. Walhal, itulah yang patut kita letakkan diri kita menjadi seorang hamba kepada Allah dengan ibadahnya, menjadi khalifah kepada Allah dengan khilafahnya, tapi tidak dilakukan dengan baik umpamanya, ataupun tidak terus dilakukan, itu maksudnya zalim, meletakkan dirinya tidak pada position yang sepatutnya. Itu zalim. Sebab itu syirik itu adalah suatu yang kezaliman yang sangat besar. Zalim itu banyak, tapi kezaliman yang sangat besar adalah syirik itu tadi. Sebab itulah tugas utama para anbiya dan rasul didatangkan oleh Allah, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan menjauhi daripada taghut. Taghut itu selain daripada Allah, iaitu menuhankan ataupun membesarkan, mengagungkan selain daripada Allah, apakah syaitan, apakah manusia, harta dan sebagainya. Dan mendatangkan kemudaratan kepada orang Islam. Kalau tadi mendatangkan manfaat, ini mendatangkan kemudaratan, iaitu pada badan, iaitu mencederakan orang itu dan menjadikan dia dalam keadaan tercedera dan sebagainya. Dan harta benda mereka dicuri, dianiai, dikhianati dan sebagainya. Ini memudaratkan seseorang itu. Sebab kalau badannya sudah dicederakan, itu boleh mendatangkan kesan pada jiwanya. Dah mungkin barangkali orang itu dipukul, orang itu sehingga ke tahap dianiayai dengan, mohon maaf, sesuatu yang tidak elok, dengan ilmu-ilmu yang menggunakan makhluk halus, sihir dan sebagainya. Kesian orang itu terlantar. Itu kan nanti menyebabkan kesengsaraan pada jiwanya, yang pada asalnya adalah dari segi kesihatan itu terganggu, dan nanti akan bawa kepada efek kepada jiwanya, kepada mentalnya, perasaannya dan harta mereka. Barangkali dengan dikhianati perniagaannya, jatuh merudum, rugi, ini kan melibatkan hartanya ataupun dicuri, itu nanti kan menyebabkan kejiwaan, konflik jiwa, perasaan dan sebagainya. Maka orang yang boleh pastikan, satu, dia beriman kepada Allah, bagi manfaat kepada orang lain, dalam keluarganya, dalam kejiranannya, kaum kerabatnya, orang kampungnya, masyarakat lebih luas. Orang ini adalah orang yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah, sebab ia termasuk di antara dua perkara yang sangat besar dan sangat baik dalam Islam. Kerana itu, kenapa kita diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia? Ada dua dimensi. Iaitu semua perintah-perintah Allah itu akan kembali, akan merujuk pada dua. Satu, menta'azimkan, mengagungkan Allah, dan syafaqah, sayang kepada makhluk. Ambil contoh dalam solat. Dalam solat, kita kan mengibadahkan diri kita kepada Allah. Itu menta'azimkan, mengagungkan Allah. Dan syafaqah, sayang kepada makhluk. Sebab bila kita solat, maka kita akan dilatih oleh Allah untuk diberi pelajaran yang ada kaitan dengan makhluk. Umpamanya, apabila kita solat berjamaah, tidak berani seorang pun akan mendahului imam. Nanti boleh jadi makruh dan boleh membatalkan solatnya. Bergerak dengan pergerakan yang sama. Selepas imam rukuk, semua rukuk. Imam i'tidal, semua i'tidal. Ini togetherness, kebersamaan di dalam Islam. Demikian kesatuan hati. Demikian kebersamaan dan kerjasama yang nanti akan membuahkan eratnya hubungan, baiknya kerjasama dan jalinan mesra di antara jamaah, kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Bersalaman selepas solat, salam dengan senyum. Itu kan nanti mengeratkan hubungan. Maka menghilangkan permusuhan dan persengketaan. Ini antara sebab. Contoh, dalam bab puasa. Kita menta'zimkan Allah kerana seseorang itu tidak makan yang halal. Sanggup kerana untuk mengikut titah perintah Allah. Kita menta'zimkan Allah walaupun halal.
Tapi di siang hari tidak boleh. Syafaqah, sayang kepada makhluk, bagaimana orang miskin itu lapar, kita juga rasa lapar. Begitu. Togetherness begitu. Begitu juga dalam bab sedekah. Kenapa? Sedekah itu kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Ta'zim. Syafaqah kepada makhluk. Kita berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran yang banyak akan selalu menyentuh pada dua aspek ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan dirikan solat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah solat itu lebih kepada Allah. Dan tunaikanlah zakat itu untuk aspek manusia yang nanti harta dibagikan kepada para asnaf. Ushkur li wa liwalidaik. Di dalam surah Al-Luqman, Allah memerintahkan manusia itu bersyukurlah kepadaku, itu untuk Allah, dan kepada kedua orang tuamu, itu aspek manusiawi. Selalu di dalam Al-Quran sebegitu. Sebab itu, hadis daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin, kalau di slide ini ada perkataan Al-Faqir di sebelah kanan bawah, ini syarahan daripada Al-Faqir. Saya, ya. Kalau tidak ada, maka itu adalah syarahan daripada Syekh Muhammad Omar Nawawi Al-Bentani. Supaya tuan-tuan tahu, tak ada pun ni dalam kitab Ustaz, ya betul. Sebab ini saya datangkan sendiri untuk sama-sama kita lebih jelas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila ayyul muslimin afdal. Sesungguhnya Nabi ditanya, Muslim bagaimanakah yang paling utama? Qala, Rasulullah SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu orang yang Muslim lain selamat daripada lisan dan tangannya, lidahnya dan tangannya. Tidak mengata orang, tangan tidak memukul orang, mencuri, mengkhianati dan sebagainya. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, itu sangat penting. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Sesungguhnya ada seorang perempuan bagus selalu bangun pada waktu malam, qiyamul lail, selalu berpuasa pada waktu siang. Ini bukan senang. Bukan senang, tetapi perempuan ini lakukan. Wa taf'al, dia beramal. Wa tasaddaq, dia bersedekah. Tapi wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia menyakiti jirannya dengan lisan lidahnya, mengatanya, mengejeknya, memfitnahnya. Jadi bagaimana keadaannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perbuatannya tadi itu. Walaupun dia berbuat amal, hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Qalu, mereka bertanya lagi, wa fulanatun tusalli al-maktubah, ada perempuan juga yang mengerjakan solat yang wajib-wajib, sunat tidak seberapa sangat, wa tasaddaqa bi athwar, dan dia bersedekah sekali-sekala ketika dia mampu. Tapi wala tu'dhi ahadan, dia tidak pun menyakiti sesiapa pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk syurga. Maaf ya, tersilap tadi copy paste. Jadi bukan penduduk neraka, maaf, dibetulkan. Dia termasuk dalam penduduk syurga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bermakna akhlak sangat penting sekali. Di samping kita mengerjakan ketaatan-ketaatan yang zahir, yang melibatkan sunat tadi itu. Jadi akhlak itu sangat penting supaya diterima juga oleh Allah amalan-amalan sunat yang lain. Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqqin, tidak halal, tidak patut bagi kamu untuk menyakiti anjing dan khinzir, walaupun kedua-duanya hadis mughalladhah, dengan tanpa alasan yang benar. Tidak boleh untuk memukulnya, membalingnya dengan batu kalau dia elok je jalan begitu sahaja. Fa kaifa tu'dhi musliman, kalau dengan anjing dengan khinzir sahaja tak boleh kita nak buat sakiti dia dengan sebarangan tanpa hak, bagaimana kalau kamu sanggup menyakiti seorang muslim? Masya-Allah, tabarakallah.
dengan binatang sahaja. Mughalladhah, keduanya najis mughalladhah, pun kita kena berbuat baik selagi mana tidak menyakiti. Demikian pula dengan seorang Islam. Mudah-mudahan kita insaf dengan perkara ini. Dikisahkan bahawa ada seseorang memfitnah seorang alim. Lalu dia rasa menyesal, minta maaf, dimaafkan. Dia minta maaf tapi orang alim tadi, ya boleh saya maafkan dengan syarat. Kamu hendaklah bawa pembersih bulu ayam yang untuk membersih debu tu kan. Dan kamu bawa ia berjalan daripada rumahmu ke rumah saya, agak jauh. Katalah dalam 1 kilometer lebih kurang, agak-agak. Dan dalam perjalanan kamu itu, kamu cabut satu bulu ayam tadi itu. Dia kerana menyesal, dia lakukan. Sebab nak minta maaf daripada alim ini tadi itu. Sebab memfitnah itu dosanya besar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan dosa memfitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Dia lakukan. Setelah sampai di rumah orang alim ini tadi, kata orang alim tadi, satu syarat lagi untuk saya maafkan, kutip balik yang kamu cabut bulu ayam tadi itu. Masya Allah, ini bukan satu yang senang, tapi dilakukan juga. Akhirnya, bayangkan, dengan angin yang bertiup, dengan perjalanan yang jauh, dan jalan yang agak bersimpang siur, 1 kilometer, agak-agak, bagaimana? Dapatlah beberapa bulu tadi itu. Tidak dapat semua sebab diterbangkan angin, mungkin masuk dalam sungai, air dan sebagainya. Kalau ada pun mungkin hilang, dapatlah beberapa. Begitu. Orang alim ini mengatakan, itulah yang namanya fitnah yang kamu taburkan. Walaupun kamu meminta maaf selepas itu, fitnah-fitnah tadi berapa banyak yang terlepas. Itu kalau orang berjalan begitu sahaja. Dan zaman tidak semoden zaman kita ini. Jadi, bulu ayam tadi itu kalau dia berterbangan pun mungkin dalam kawasan kampung itu sahaja. Dalam kawasan kota itu sahaja. Tapi dalam zaman internet sekarang ini, Facebooknya, YouTube, Instagram dan sebagainya, itu bukan sahaja melibatkan kampung dan kota kita, tetapi melibatkan negeri lain, melibatkan negara lain, melibatkan kontinen yang lain, benua yang lain, seluruh dunia. Kalau orang yang difitnah itu masih hidup dan memaafkan, alhamdulillah. Tapi tetap fitnah itu telah pun pergi ke seluruh dunia. Kalau orang yang hidup tidak memaafkan, kalau orang yang sudah mati, kerana itu hadirin, insaflah. Teknologi yang ada sekarang ini, gunakan untuk kebaikan pada kita selepas kematian kita. Jangan setelah kita meninggal, walaupun bertaubat sekalipun. Allah akan ampunkan kalau taubat dengan nasuha, tapi dosa dengan manusia, itu tidak akan terampunkan. Kecuali diampunkan oleh manusia itu. Kita tutup perbincangan malam ini dengan kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad tentang Sayyidina Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in. Para ulama mengatakan sahabat, tetapi yang lebih tepat sebahagian mengatakan Al-Mukhadram. Al-Mukhadram sahabat, hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak melihat baginda dan tidak bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau mengatakan, marartu fi ba'di siyahati bi rahibin. Aku melalui seorang rahib. Orang rahib ni orang yang kuat beramal dalam beberapa perjalananku. Faqultu, lalu aku bertanya, ya rahib, wahai rahib, ma awwalu darajatin yarqaha al-murid? Wahai rahib, apakah tangga pertama yang seorang murid harus menaikinya? Yang seorang murid maksudnya orang yang nak berjalan pada Allah, apa step first yang dia kena lalui? Qala, lalu dia menjawab, raddul madhalim, menolak kezaliman. Jangan melakukan kezaliman. Wa khifatu dhahri minat tabi'at. Jangan meringankan belakangnya daripada tanggungjawab. Maksud, jangan memegang amanah yang banyak sehingga tidak terpikul. Kenapa kata beliau? Fa innahu
La yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun aw madlimatun. Kerana tidak mungkin seseorang amalannya itu boleh naik sedangkan dia masih mempunyai tanggungjawab amanah yang tidak pun dia boleh lepasi dan tunaikan dengan baik, ataupun kezaliman, dia menzalimi orang lain. Sama ada menzalimi orang yang terdekat, kawan yang terdekat, ataupun orang yang jauh, ataupun sesiapa pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jalan untuk jangan zalim kepada orang lain. Dan jangan memikul amanah yang kita sendiri tidak boleh untuk memikulnya dengan baik. Mudah-mudahan maqalah yang pertama dalam kitab Nasaihul Ibad memberikan kebaikan kepada kita yang khulasahnya adalah menjaga hubungan dengan Allah, beriman dengannya, jangan syirik padanya, dan hubungan dengan manusia, memberi manfaat kepada manusia dan kepada makhluk yang lain secara umum dan tidak mendatangkan mudarat kepada mereka. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita baca doa selepas pengajian. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي وعليه أدى الحب وآله والصحب عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.